klien dengan klien tu pun akan bagi respon juga dekat you. So interaktif macam ada hubungan antara dua atau lebih. Okay, Yasidi dah masuk. Sekejap Okay, so dalam bahagian ini kita akan mempelajari cara untuk membangunkan laman web yang macam awak buat website untuk kerja khusus awak tu. Laman web yang dapat berinteraksi dengan pengguna. Yes, you buat sistem, memang sistem you berinteraksi dengan pengguna, atau juga dikenali sebagai laman web interaktif. Interaktif ada respon daripada pengguna. Pengguna pun ada respon, you pun ada. Okay. So you sediakan, you bangunkan, you develop satu website yang boleh berinteraksi dengan pengguna. Which is you punya sistem markah lah. Web boleh membina laman web mudah dengan menggunakan HTML dan CSS dan menambah bahasa JavaScript untuk berinteraksi. So secara generalnya you gunakan HTML. Tapi bila you nak ada interaksi, nak masukkan database, nak ada button, so you kena add on kan CSS dengan JavaScript untuk interaction. Kini JavaScript digunakan dalam pelbagai persekitaran seperti berinteraksi dengan pelanggan, menambah animasi. Kan banyak you tengok website yang animation tu ada gambar, ada interaktif, ada forum, ada transaction online semuanya. And then you boleh memanipulasi image dan menyimpan serta memproses data pengguna. Sebagai permulaan kita boleh menggunakan butang atau tag HTML button untuk penggunaan. So start daripada tag HTML button dia. Iaitu butang akan terhasil dalam dokumen laman web HTML. So awak sekarang ni kiranya awak dah praktikal dah buat dulu benda sistem, dah type dulu coding tapi baru belajar sampai macam ni. Baru sampai ni, at least you dah ada, bila saya cakap you dah tahu dah, okay buka HTML untuk buka file laman web HTML. Okay, contoh dekat sini, contoh 43 dalam jadual 3143 menunjukkan, saya belum record. Sebab saya masukkan ke dalam YouTube nanti tu. Nanti kan untuk awak rujukan awak nak apa. Saya dah record saya dah record ke? Bila saya record? Siapa ada tolong recordkan tadi? Thank you. Siapa ada recordkan tadi? Jing Hao recordkan. Oh, thank you Jing Hao. Saya lupa. Sebab nanti awak nak apa? Ulang kaji ke apa, nak SPM tahun depan, boleh awak refer saya punya nota ni, saya kasih nanti koleksi YouTube. Okay, thank you Jing Hao. Okay, so ini menggunakan button HTML. So you ada interaction dengan pengguna, you kena letak button yang klik sana, klik sini, enter ke apa ke bla 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 tu. So contoh atau cara dia tak akan masuk panjang-panjang, dia akan satu-satu one by one button on click. Button on click means bila yang you klik ni, dia akan paparkan message hi. Okay, paparan message hi ni bila you klik tu dia akan keluar. So apa coding dia? Button on click. Bila on click is equal to Windows alert hi. Windows pun kena alert, kena keluarkan statement hi. Okay, so button on click dia sediakan, and then button tu nak namakan apa? Klik di sini. Okay, and then Windows.alert. Nanti bila klik di sini, output dia akan keluar. Mana output dia? Okay, apabila pengguna mengklik button klik di sini, kotak pop-up alert dengan message hi akan dipaparkan. So dia ada pop-up ni, nama kita panggil pop-up message Pop-up message ni kadang-kadang dia ada Windows ataupun ada antivirus yang dia blockkan benda ni. So you kadang-kadang kalau you rasa benda tu secure, okay, tak ada apa-apa, tak ada spam message ke apa, you boleh loudkan. In case kalau you nak pergi website yang dia jaga you punya authority setting punya privacy setting tu, so sometimes dia akan kena keluarkan satu pop-up block ni. Means dia nak interaction dengan you. Kalau you selalu nampak I'm not a robot, you kena klik I'm not a robot tu semua-semuanya, means dia tak nak ada third party ataupun dia nak pastikan yang dia adalah interaction dengan you manusia, bukannya disetting oleh something ataupun third party punya. Alright. Okay, so ini kita panggil pop-up message, pop-up alert. Pop-up message. Hi dipaparkan. Okay, yang kedua contoh 44. Nak buat interaktif lagi macam mana?
contoh 44 menggunakan medan teks daripada form. Okey, ni dia buat form. Form ni ada kena buat, kena isi, kena request daripada user yang disediakan oleh HTML. So you as a programmer buat form dalam HTML. Seterusnya nilai dari medan teks akan dihantar kepada halaman action page.php. So lepas butang klik, lepas tu barulah dia akan hantar. Means dekat sini you sediakan, you type form ni maksudnya you sediakan satu ruang untuk pengguna memasukkan nama input. Kalau belajar programming, Java ke apa ke, you akan integer input, sila masukkan nama anda macam gitu. Tapi dalam pengaturcaraan berasaskan web, okay, so you kena sediakan satu form dalam HTML, kena ada coding untuk form macam ini. Kalau macam dia minta untuk, kalau you contoh dah kerja lah as a programmer ataupun sistem computer engineer ke apa ke, you dah kena sediakan satu borang untuk contoh bancian ke atas penduduk ke apa. You kena buat dekat dalam internet, guna PHP, guna HTML semua. So you kena buat form macam inilah. Sediakan satu form action page, ni buat ni nanti form action ni dia akan panggil daripada action page. And then input type text. So pastikan dia yang jenis data dia adalah text untuk input nama ni. And then sama dengan name, sama dengan nama pengguna. Okay, dia kasih value yang masuk tu adalah nama pengguna. And then bila you klik submit hantar, dia akan hantar you, dia akan simpan dalam you punya database. Okay, so jika butang hantar diklik, data pada borang akan dihantar kepada satu halaman dipanggil action page. Dia pergi ke satu tempat action page. Pelayan akan memproses input yang dimasukkan pada borang dan memulakan jawapan seperti yang dikehendaki atau diarahkan seterusnya. Okay, so ini untuk button. Memanggil prosedur function untuk melaksanakan arahan dalam atur cara interaktif. So, apa lagi contoh ni? Okay, contoh 45. Menunjukkan paparan senarai nombor yang belum diisi. Okay, you nampak tak? Kita belajar sebelum ni satu-satu. Belajar coding nombor isi, belajar coding sort, search semuanya tu kan. And then yang ini dia cuba combinekan dalam satu bahasa penskriptan klien ataupun you punya satu coding besar sekali macam you buat sistem tu. So yang ini untuk paparan senarai nombor yang belum diisi dan telah diisi yang boleh diletakkan pada blok-blok yang berbeza. So dia guna function dan prosedur. Saya dah terangkan kan maksud function apa. Function adalah atur cara yang akan memulangkan nilai. Prosedur, atur cara tu tak pulangkan nilai. Dia cuma buat saja. Okay. So dekat sini dia gunakan function sebelum isi dan selepas isi. Okay, kita tengok sama-sama. Senarai nombor sebelum isi. Okay, dia akan senaraikan number yang sebelum diisi. Dia akan buat apa kat sini? Button on click. Bila you klik je, dia akan panggil nama yang sebelum isi. Sebelum isi ni ada dia punya function dia. Nanti you pergi masuk dalam function dia sekejap. Ini adalah dia punya main dia dulu. Then sebelum isi, dia akan ambil nombor tu, itu adalah sebelum isi. Okay, ini adalah function dia sebelum isi. So ini function dia. Okay. Sebelum isi nombor dia adalah 51432. Okay, ini adalah nombor dia. And then document write number. So dia akan print out keluarkan sebelum isi 51432. Okay, and then habis cerita dekat dalam gelong ni, loop ni, dia masuk ke sini pula. Senarai nombor selepas diisi. So dia akan panggil satu function kat sini, button on click selepas isi. So ini adalah satu function yang lain, yang mana ini adalah untuk selepas isi. Masuk dekat sini, function selepas isi, dia buat proses di dalam sini. Proses isian tu berlaku di dalam selepas isi. Lepas dia dah isi tu, dia dah sortkan, lepas tu dia akan paparkan dan ikutlah berapa banyak loop, berapa banyak kali you nak pergi ke layer seterusnya dan dia akan paparkan selepas dah habis, dah ikut syarat dia kat sini. Dah habis sampai item dia sama dengan 5. Lepas tu dia akan paparkan document write number. Number yang dia akan paparkan ini adalah number yang selepas isi. So output dia adalah
Bila klik button sebelum isi, dia akan keluar nombor yang belum isi. Bila klik button selepas isi, dia akan keluar nombor yang selepas isi. Cuma sebelum ini awak tak ada button, awak buat sahaja programming macam gini, dia akan keluar. Tapi ini awak ada tambah button on click. Barulah awak punya output tu nampak tersusun dan kemas. Ada button klik dekat sini. Bila klik baru nampak dia punya kejadian output dia. Bila you tak klik, you cannot view the output. Tapi kalau yang sebelum ni you tak gunakan button-button, you just output saja macam gini. Okay. So ni dia bervariasikan sebab tajuk dia adalah untuk interaktif. Interaktif. Kalau sebelum ni buat isihan tu tak interaktif pun tak ada button, tak ada apa. Buat biasa je, putih je keluar output awak. So ni dia lagi interaktif, dia letak button on click. Right? Okay. Okay, ni penerangan dia. Saya dah terangkan, tak payahlah baca ni. 2 butang sebelum isi, selepas isi. Ini panggil sama je. Okey, contoh 46 menunjukkan atur cara bagi isian buih. Konsep yang sama juga tapi dia buat bubble sort. Tapi bubble sort tu dia tak nak keluarkan yang macam biasa. Dia nak bubble sort tu ada button. Macam gini juga pattern dia. So, sebelum isi, klik situ baru dapat jawapan. Selepas isi, klik situ baru dapat jawapan. So macam mana nak letak button tu? You tambah sahaja dekat sini senarai nombor. Biasa awak buat sampai sini senarai nombor yang belum diisi. Lepas tu you akan print outkan senarai nombor. Tapi kat sini you kena button on click. Kena ada tambahan coding you button on click. And then ada function juga. Gunakan function sebelum isi and then masuklah function tersebut. Lepas tu selepas isi. Okay, ini proses yang sama dekat dalam semua-semua kat di atas tu untuk proses isihan dia berlaku kat sini sampai ikut syarat dia. Dia akan tambah-tambah. Alright. Okay, so dia akan keluarkan dan tukar jadi output begini. Okay. Sekarang ni adalah tag HTML A. Awak masa buat type coding tu awak akan nampak A. Apa tu A? A tu adalah hyperlink. Hyperlink ni digunakan supaya pengguna dapat berinteraksi dengan laman web. Maksudnya you as a programmer tak mahu dia sentiasa dekat dia punya website. Means kalau dia nak refer ke mana-mana dia akan pergi ke website yang lain. Okay. So ini adalah function A dekat dalam HTML. Ahref maksud dia dekat sini masukkan lagi URL punya website, third party punya website yang luar tu. And then you letak dia punya apostrophe, letak laman web dia dan namakan dia sebagai laman web KPT Malaysia. So bila dia klik laman web KPT ni dia akan pergi ke URL ini tanpa pergi ke tab ke apa-apa ke ini. Dia linkkan you punya website dengan website yang lain. Ahref. Okay. Okay, contoh macam gini. Laman web KPT Malaysia. Bila klik laman web ini dia akan terus pergi ke sini mohe.gov sebab you dah letak kat sini dia punya laman web. Contoh you buat laman web, alamak saya pula dah terklik automatic klik kat sini. Okay. Asal kacau ni. Dah keluar ke saya punya nota? Mana nota saya je? Keluar ke? Okay, selepas isi. Ngam-ngam saya buka ni tu contoh 46. Hebat. Okay. So, function selepas isi, isian buih dah hyperlink. Okay, bila klik tu terus pergi ke mohe. Okay, yang ini pula. Ini dah. Contoh 49. Ini awak penting ni awak masukkan dekat dalam awak punya sistem. Cikgu macam mana logo? Cikgu nak masukkan lencana sekolah. Cikgu nak buat lencana sekolah macam mana? Okey. Contoh 49 menunjukkan penggunaan hyperlink secara interaktif melalui image. So you nak masukkan image sekarang ni dekat dalam you punya website.
dan prosedur function untuk blok arahan perskriptan. So, apa yang you kena buat kat sini, image kena ada coding image ni, IMG SRC sama dengan logo underscore KPT. Ini adalah image nama punya, nama image you. Kalau you save dekat dalam you punya download folder, you kan download daripada ada website like Google ke apa ke, you download image gambar rencana sekolah ke, you nak gambar buku teks matematik ke apa ke, you dah download tu, you kena make sure you punya file, nama file you. Okay, kalau nama file dia dekat situ, you tak nak ubah, you terus ikut kena ni. Tapi kalau you tengok dia punya nama file properties, nama file dia panjang-panjang apa-apa pula, you kena renamekan nama file tu. Kalau detect dia, kalau dia PNG letak PNG, kalau dia JPG letak JPG, kalau dia JPEG letak JPEG, kalau dia TIFF letak TIFF. Jangan salahkan dot apa dia kat sini ni. Kalau salah pandai-pandai you nak dia PNG, you type JPG, ataupun dia JPG, you type JPEG, ataupun dia file. So dia tak akan muncul dekat you punya website dia. So make sure nama ni kena betul. Kat sini kalau you nak senang, you letak je image1.jpg. Pastikan dia punya format tu adalah JPG. Okay, letak image 2, image 3 contoh macam itu. Ataupun rencana sekolah SBS ataupun sbs.png. So ini kena panggil sbs.png contoh dia macam itu. Okay. So dekat sini ada JavaScript laman web. Dia pergi buka kat sini function laman IC tu, tekan dia akan automatic link pula tu ha. Jangan gatal tekan. Sekejap. Apa orang yang tak datang hari ni? Havi ada tak Havi? 2 orang tak datang. Siapa? Tolong semak siapa tak datang. Sementara mana butek saya ni? Oh, baru saya tahu dia ada buku teks yang merge punya. Awak tahu tak, ada setengah sekolah dia tak dapat kejar buku teks ni nak habiskan dalam 1 tahun tau. Jadinya dia ada satu lagi buku teks versi di merge punya, maksudnya dia ambil tajuk-tajuk penting sahaja. Tapi saya tak mau. Satu saja. Vaishnavi tak datang. Vaishnavi tak datang. Satu saja tak datang. Kejap-kejap mana pula saya punya buku teks tadi ni 199. Saya belum share. Okay. Menunjukkan hyperlink secara interaktif melalui teks, prosedur, function untuk blok arahan penskripan. Okay, so kat sini dia buat laman web KPT, dia ada dia punya website dia, Windows Open, HTTP, letak nama website dia semua-semuanya, and then script tutup function laman web. Okay, dia akan keluar dekat sini satu laman web KPT. Fungsi Windows Open akan membuka satu tertingkap layar web browser. Macam saya lah tadi tertekan dia. Jadinya itu adalah fungsi Windows. Nampak tak Windows Open ni? Windows Open ni, kalau awak buat ni, awak klik benda tu terus keluar macam tadi saya tu. Buku teks pun saya keluar tu. So itu adalah fungsi Windows Open. Okay, maksudnya bila klik je terus dia pergi ke sana. Okay, dan memuatkan sumber URL dalam bentuk tertingkat ataupun tab. Sekiranya sumber tidak dijumpai pada tertingkat yang telah dibuka, satu tertingkat baru akan dibuka dan sumber URL akan dimuatkan JAV menetapkan jenis dan URL. Okay, so URL dia adalah, lagi-lagi saya tertekan je lagi sekali ni. Apa cerita ni, aku geram betul lah.
Sabar ya. Banyak-banyaklah bersabar. Tak jadi pula Amin buka sampai ni. 211. Ni dah high dah. 213 dah. Ni dah. Okay. So URL MOHE dan function laman web ialah tapak web yang ditetapkan. Selepas pengguna mengklik imej daripada sumber imej ni, jadi dia akan pergi ke tu. Jadinya maksudnya kat sini, awak boleh tetapkan sama ada awak nak letak dalam bentuk teks laman web KPT ataupun awak nak buat dalam bentuk imej. Maksudnya ada logo, ada klik laman web KPT kat situ dan dia terus pergi URL imej. Yang penting awak punya ada href JavaScript laman web. Lepas tu kat situ suka hati awak lah nak buat bentuk logo ke apa ke function laman web dia. Dan ini awak letakkan image dia. Okay. So kat sini output dia inilah. Dia tekan dekat KPT je, image KPT, dia akan keluar website KPT. So menggunakan image pautan sebagai ini. Ini banyak lah. Leceh lah. Yang nak buat ke tak payahlah. Ini awak tu buat coding awak je, siapkan tu je. Sebab ni sama buat coding dia akan buat coding akan pergi kepada negeri mana. Setiap ni awak kena dapatkan image dulu. Lepas tu dah buat image, ini kalau dekat dalam kelas boleh lah buat aktiviti ni 2 masa ni. Dah dapatkan image, lepas tu setiap kali image tu awak akan masukkan Windows Open ini dan dia akan pergi ke website seterusnya. Okay. Sekejap yang boleh script, boleh cepat. Keperluan pembangunan laman web dengan menggunakan bahasa penskriptan klien. Kenapa kita tahu pentingnya website tersebut? Bahasa penskriptan klien, fungsi dia dalam penggunaan sistem rangkaian. Okey, sekarang maklumat di hujung jari awak boleh buka website mana-mana nak tahu. Contoh nak tahu pasal vaksin, buka website KKM. Nak tahu pasal data MySejahtera. Okey, awak pergi buka yang website MySejahtera. Pun sekarang website sebenarnya yang daripada apps tu dia ada main dia iaitu website. Lepas tu bila dah website baru dia buat option untuk boleh guna ke mobile ataupun mobile apps awak tu. So itu okey, ni saya kena terangkan juga awak konsep pelayan pelanggan ni penting kadang-kadang. Masuk exam. Okey, bayangkan anda merupakan seorang pengawas perpustakaan dan merupakan setiausaha bagi badan tersebut. Anda diarahkan untuk menulis laporan lengkap mengenai keberkesanan sistem pinjaman buku di perpustakaan sekolah. Apa perkara pertama yang anda lakukan? Sewajarnya kita perlu mencari bahan untuk merangka isi dalam laporan tersebut, sekurang-kurangnya meneliti format yang sesuai. Saya malas lah baca dia ni. Dalam era teknologi di hujung jari ini, pasti anda mempunyai pengalaman yang berbeza apabila melayari jenis laman web dalam internet. So you as a user, you pergi website ni, you tengok website ni bosan lah, tak nak lah. Okay. You nampak ini menarik, interaktif, so you pergi ini. Oh ini ada game, so you pergi kat sini. So pilihan di tangan anda. Okay, so sebagai sekiranya anda melayari laman web engine carian, anda memasukkan kata kunci yang bersesuaian untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. So apa itu web kat sini engine carian dia tu? Search engine dia apa dia? Search engine kita ada Google Chrome, kita ada Internet Explorer, kita ada apa lagi? Mozilla Firefox, itu semuanya adalah web browser. Tapi web browser tu macam Yahoo ke apa ke, dia ada untuk engine carian dia, Google. Tulis macam itu. You search lah nanti. Search, you kenalah masukkan kata kunci, keyword apa yang you nak cari. Kalau macam awak belajar, okay, contoh kalau macam you, I kasih satu you contoh lah kalau you dah masuk universiti nanti, you nak cari artikel. So you nak cari artikel, contoh macam ni you nak cari artikel, ini adalah engine carian. So you nak cari artikel distance learning. Ini
enjin carian adalah Google. Google dia akan keluarkan berapa banyak result macam gini, distance learning. Tapi result yang dia keluarkan ini adalah formal, tak formal ataupun daripada mana, entah betul kesahihannya ataupun tidak. Tak tahu author dia siapa, tak tahu dia okey ke tak okey. Dia list je. So as a student, you tak boleh simply accept benda-benda yang dalam sini. What is distance learning, apa dia distance learning, you tak boleh pergi cari sikit-sikit. Kalau cikgu you buat kerja, kasih kerja, you cari benda-benda macam gini, you copy dia, tak boleh. Okay, itu salah. So, you kalau as a student, you nak cari artikel betul-betul, you kena pergi website yang betul-betul untuk artikel. Okay, Google kita ada Google Scholar. Google Scholar. Google Scholar ni untuk artikel sahaja. So artikel yang betul, yang memang trusted punya artikel, you kena pergi website yang betul. Dekat sini tak ada orang merepek cerita bukan-bukan ataupun itu view dia, itu pandangan dia, itu pendapat dia, itu menteri tu cakap ke apa ke, tak ada. Ini semuanya yang ada citation. Maksudnya cari distance learning kat sini. Okay, example distance learning. Cari distance learning ini keluarkan satu senarai artikel yang memang betul trusted dan boleh dipercayai. You nak tahun bila? Kalau lecturer biasa dia akan 4 ataupun 5 tahun. So since 2017 example. Okay, so dia akan keluarkan artikel yang betul-betul kat sini. Bila you pergi kat sini, artikel tajuk dia tu, nanti dia akan ada site kat sini, citation dekat sini. So dia akan download lah. Kalau you nak download, you pergi kat star sini. Dia akan save and then kat sini site, okay ni site you, ini rujukan you. Nak buat assignment kalau lepas you dah masuk universiti ke apa ke, kena ada site dia. Ambil artikel, ambil ayat daripada orang tu, you kena citekan benda ni, letak dekat rujukan belakang. Biasa kita akan guna format APA. Ambil dia ni, letak dekat dalam you punya assignment. Bukannya you cari distance learning dekat macam gini. Okay, itu salah. Sebab tu itu adalah konsep awak nak carian artikel, carian homework untuk awak buat kerja. Tak kisahlah kalau belum masuk universiti, kalau kerja khusus ni, kerja khusus sejarah contohnya, cikgu nak dapatkan info daripada internet. So you kena cari benda yang betul, bukan you main cari kat sini, ambil ayat. No, tak boleh, tak ada citation. So itu adalah salah. So yang betul adalah pergi betul-betul kat tempat artikel. Macam gitu juga you kena jumpa medium yang betul. So itu maksud dia masukkan kata kunci, tempat yang bersesuaian untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Okey, hal ini disebabkan laman web tersebut membantu pengguna untuk mencapai maklumat. So kalau you pergi dekat Google saja, you cari distance learning, tiba-tiba keluar budak kecil pula ceritakan pasal distance learning ke apa ke, and then you tak nampak sebenarnya dia entah valid ke tak invalid ke apa ke. So itu salah. So kena pergi tempat yang betul. So macam you nak pergi syarikat penerbangan, you kena pergi trusted punya dekat tempat syarikat penerbangan, Asia punya website. Bukannya you pergi dekat Google cari tiket kapal terbang ke mana, Europe ke apa ke, dan dia akan keluar. Nah ni nampak ni, dia biasa kalau you Google yang pertama, you Google yang pertama sekali itu adalah yang betul. Yang lain nanti kan you kena tengok dulu, you kena check dulu, confirmkan. Then biasanya dia akan dapat, contoh Asia ni, kau tahu tak nak buat website, nak buat satu tu, you kena ada satu copyright. Jadinya Asia ni tak ada company lain yang claim yang itu dia punya. So ini benda ni, nama ni dia dah license kan untuk dia sendiri. Tak ada orang pun boleh ambil hak cipta dia. So macam mana dia nak license kan dia punya website tu, dia kena pergi kena mohon dekat kerajaan. Siapa tahu macam mana nak licensekan ke ataupun nak patentkan ke? Siapa tahu? Ada sesiapa yang pernah buat? Macam mana dia nak patentkan produk dia ke apa ke? You kena pergi sini. Ini subjek ni lebih kepada general umum saya jawab So you kena pergi MyIPO. Okay. MyIPO maksudnya you ada dapat satu idea, you nak buat bisnes ataupun you dapat satu idea nama. Nama tu adalah untuk you punya bisnes saja. Contoh Kisina, you ada bisnes satu, you kena license bisnes you dekat
Kristina untuk yang nak dapatkan lesen untuk perniagaan tu? Lupa pula apa nama yang untuk daftar SSM kan, SSM tu. And then lepas you dah daftar tu semua-semuanya, you akan make sure itu adalah hak milik kekal you. You kena apply untuk trademark. Trademark tu contoh Honda moving forward. Kan dia ada trademark dia sendiri. Asia fly, everyone can fly ke apa benda tu kan. So itu ada trademark. Trademark tu orang lain tak boleh ambil. So you kena registerkan dekat sini. Okay, you kena registerkan, you ada kena bayar dan itu hak cipta you sendiri. Tak ada orang boleh guna nama lain and then dia nak ambil everyone can fly, contoh Asia punya trademark, tak boleh. And then kita ada copyright juga kat sini. Copyright ni maksudnya itu adalah hasil kerja you. Tak ada orang lain pun yang boleh claim yang itu dia punya sebab you dah ada license kat sini. Benda ni adalah dipatentkan. Contoh you buat innovation, you buat robotik. You join apa-apa, you buat satu robot ke apa ke, tapi kalau you buat satu robot tu tiba-tiba you are grouping 4 orang buat robot tu and then you satu group ni kena patentkan, kena macam kena registerkan itu adalah produk you. Takut ada group yang kedua cakap itu, claim itu adalah produk dia. So you tak ada buat benda macam gini, semua orang boleh ambil. Semua orang boleh ambil, boleh ngaku dia punya. Yes, boleh ngaku dia punya, bukan you punya. Macam juga kalau you as a programmer, you dah buat satu sistem panjang, you dah buat sendiri hasil usaha you dah buat sistem programming banyak-banyak, then you kena patentkan, you kena bagi copyright kan, itu adalah hasil kerja you. Macam Olivia suka lukis gambar kartun ke apa ke, pastikan kalau you ada buat bisnes besar you nak buat bisnes ke apa ke, patentkan itu adalah hak milik you. Tak ada orang lain boleh claim yang itu dia punya hasil kerja, itu lukisan dia, tak boleh. Sebab tu kita kena ada jaga ni benda ni. Copyright, patent, trademark, ini semuanya. Ini bawah kerajaan, kementerian penerangan apa tak. So apa saja orang tak boleh nak tu lah. Tak boleh nak tak boleh nak ambil lah. Kalau tak buat macam gini tak ada hak milik, siapa-siapa boleh ambil. Lagi satu, kalau contoh you Google ni, image ni, you tak boleh simply ambil gambar ni, download dan cakap ini gambar you. Salah. Sebab apa saja yang you Google ini, dia dah patentkan ini gambar dia sendiri. Siapa punya? Education Corner punya. Education Corner ni dia dah patentkan, dia ada copyright, dia punya ni gambar sekeping ni adalah gambar dia. So you tak boleh buat cakap ini dia punya gambar, macam you, picture you. No, tak boleh. Sebab ini dia dah dia punya sendiri. So you kalau nak guna, you kena minta izin dengan author ni nak guna dalam you punya ini. So email dia ke apa ke, maklumkan dia ke nak guna gambar ini. Tak boleh simply ambil orang punya hasil kerja. Itu adalah plagiarism, nipu. Okay. Alright. So ini more pada saya cerita pasal laman web kat sini intro je. Setiap laman web menghendaki pengguna, okay, biasa je ni. Okay, konsep pelayan. Apabila kita ke sebuah restoran, kita akan memanggil pelayan restoran untuk membuat pesanan makanan kita pilih berdasarkan menu yang diberikan. Okay, seterusnya pelayan akan memastikan pesanan klien akan diproses. Ini konsep client server. Client server dekat dalam internet. Okay, klien dia sediakan. You macam programmer tu adalah klien. Sediakan satu website. Okay, server, sorry. Klien tu adalah pelanggan, pengguna. Server tu dia adalah dia punya main dia sendiri. So ibarat, tak nak. Okay. So dapat banyak pilihan bahasa penskriptan pelayan yang awak dah belajar tahun ini. Awak belajar apa? PHP, dah belajar JavaScript. Okey, awak belum belajar lagi ASP, awak sudah belajar Python. Ini semua bahasa pengatur caraan ni. Awak sudah belajar Python, awak dah belajar Dr. Java. Okey. Ini saya dah guna, ni dulu, ni dah, ni saya tak pernah guna. Tak pernah. Saya dulu guna database Oracle, awak sekarang guna MySQL. Oracle lagi susah dulu sebab kena type. So penghasilan dan penyimpanan data dalam file teks. Macam mana kita nak simpankan data dalam file teks? Ni ada Echo.
Guna echo, selamat datang. Keluarlah perkataan selamat datang. Ni semuanya lah. Okay, poin-poin yang R ni adalah untuk baca, read saja. W adalah write, untuk tulis saja. A adalah untuk file dibuka untuk ditulis sahaja, bermula di akhir file. I plus dibuka untuk dibaca atau ditulis. Okey, W baca dan ditulis. Padamkan semula lagi file W plus. A plus untuk dibaca dan ditulis. Kandungan file tersebut terpelihara, mencipta file baru. Buka file menggunakan F open. Ni coding-coding ni. Ni nak keluarkan perkataan selamat datang. Saya rasa awak dah bukan level nak keluarkan perkataan selamat datang lagi kot ni. Ni saya rasa awak dah boleh buat dah ni macam gini ni. Rasa satu file yang boleh keluarkan selamat datang ke Sekolah Menengah Misteri Jaya, masukkan nama anda, lepas tu klik button on click, masuk dan dia akan terus masuk ke website yang lain. Ni contoh dia. Okay. Ada soalan? Ni keluar. Kalau tak ada, tak interaktif, dia keluar macam gini lah, tak cantik lah dia keluarnya. So kalau nak interaktif kena adalah box, kotak, color, warna, ada elemen-elemen multimedia kat dalam dia. Multimedia tu apa cikgu? Multimedia adalah ada gambar, ada video, ada bunyi, ada audio, ada video. Semua tu multimedia. Katakan ingin membina laman web, tak payah awak buat je lah laman web, kerja khusus awak tu yang penting sebenarnya. Okay. Laman web ini ada, kalau ada masa lah sangat dah boleh buat laman web kedai pasar raya ni. Tak mahu ke, sebab saya kalau laman web buku teks syllabus ni saya suruh awak fokus pada kerja khusus awak je dah. Okay, ada soalan apa-apa lagi tak? Nak tanya? Ada nak tanya apa-apa? Ada saya ada. Apa ni? Saya ada yang mana ni? Kristina. Ada soalan? Itu mesej tadi, okey. Washu je yang tak datang kan hari ni? Tengok sikit berapa orang. Tak ada soalan. Ya, Washu yang tak datang seorang. Ada siapa nak share kerja khusus dia? Nak tunjuk? Kalau ke Jinghao ke, Yong ke, Havi ke, nak share kan? Nak tengok? Kalau share. Lepas tu Jinghao share sampai mana progress. Lepas tu Yong share. Lepas tu Havi sampai mana semuanya saya nak tahu progress. Minggu depan nak cuti. Okay, sharekan semuanya. Start daripada siapa dulu? 1.26, 1.50. Cepat share sikit-sikit dulu. Saya punya ada error lagi. Okay, tak apa, share je awak sampai mana je. Saya dah tak payah. Ni dah tak payah, ni dah okay settle. Ni buat laporan. Okay, kalau silakan. Nanti Jinghao ada masa lagi boleh buat color-color warna-warna. You buat lagi cantik. Tengok progress. Awak nak makan makan apa ke saya makan. Okay, kalau sila share. Guna W3 School tu banyak ada color, ada apa tulisan semuanya. W3 School banyak. Kalau punya kali hijau yang take ya. Kalau onkan mic, nak dengar you present. Tapi masih ada error cikgu. Okay, tak apa. Run dia jalan dulu, saya nak tengok je. Tadi cantik tu. Kali hijau lagi. Ada ikon lagi. Ni baru interaktif. Ada button. Okay, silakan. Yang page lain saya belum buat lah. Okay.
Tu Ya, cantik ini dah dia. senarai topik subjek saya. Dan prestasi pelajar, Okay. senarai pelajar. So, ini yang saya punya testing punya. Okay. Testing you button-button boleh guna? Boleh. Okay. Okay, good. Okay. Ni. Alright. Tu cantik tu ada laporan macam itu. Yang quiz ini ada problem tak boleh tambah soalan. You tengok tu slow-slow. Tapi yang lain semua okey Ada Dia lagi ada lagi errornya cikgu. Tak apa. Dah okey. Nanti background you tu memang warna putih ke? Oh, Nanti boleh tukar background kalau tak apa. saya belum buat background. Okay. Saya siap itu coding dulu. Okey, siapkan coding dulu nanti baru boleh tambah color. Dan baru buat CSS. Betul? Okay. Okay. Good. Thank you. Kalau Okay. berjaya. Siapa lagi? Boleh try buka page depan je pun okey, tak ada masalah. Saya nak tengok ya. Okey. Dapat open Jinghao pula. Okey, Jinghao. Dapat page yang depan pun jadi lah. Cantik ya. Okay, on dah mic Jinghao. Halo. Boleh dengar. Okey. Dan dengan suara lagi. Ya, How? home macam ini. Hmm. Saya tak ada letak itu warna-warna semua. Saya buat coding saja. Buat coding saja. Fokus tu dulu, tak apa. Kan? Okay. Okay, dah masuk log masuk ada boleh function. Okay, good. Okay. Apa benda jatuh? Ini saya punya testing ni saya test sendiri punya. Satu, dapat masuk Ni macam ini saja. Okay, good. Bagus. Alright, ada. Okay, so nanti dia ada buat laporan. Okay, good. Next. Tak ada keluar paparan pun tak apa, tunjuk you dah sampai coding mana. Okay. Kalau Jinghao, Divya, Batisha, cepat on. Sharekan dah sampai mana pun tak apa. Kalau belum siap sampai ke paparan tu. Divya boleh? Divya? Share dulu. Awak dah sampai mana? Local host. Okay, Batisha. Tak apa. You tengah, cikgu my own laptop. So, saya sedang transfer. Okay. Divya ada problem pula. Yang sini. Can you present? Yang sini. Kita cuba tengok dulu satu-satu semuanya. Progress. Saya belum siap coding. Tak apa. Open je you sampai mana coding you. Share je yang sampai mana pun tak kisah. As long as saya nampak you punya progress. Saya nak tahu je progress. At least saya tahu. Tak semesti you kena present sistem tu. Tunjuk yang sampai mana. Coding sampai mana. Okay, kita tengok yang sini punya pula. Okay. Berapa file dah awak buat dah? Okay. Dah sampai mana yang sini? Database dah siap yang sini? Database yang 4 file depan tu dah On kan mic you di sini. Sanggup dia type macam gitu. On je lah mic tu On mic dulu. Ayo cikgu. Okay, buka you punya tu. Tadi tu PHP tu. Okay. You guna dark mode Salah you guna dark mode. Makin rabun lah nanti mata. Okay, so ini dah berapa page, dah berapa file lah you buat dah? Jap. Dah sampai file guru dah Ya. Okay, good. Ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Lepas tu local tinggalkan Ya. Database tu dah buat kan? Ya, sudah. Alright, good. Dah. Thank you yang sini. Okay. Okay, next saya nak
Stop screen. Okay, next saya nak. Dia ada Anik sampai mana Anik? Anik Aiman? Ya cikgu. Sharekan dia sampai mana awak type coding. Saya coding dah siap lah tapi saya belum check lagi. Saya pakai phone cikgu. Sekarang awak pakai phone? Komputer saya dengan ayah saya. Coding sampai mana? Apa cikgu? Dah sampai mana coding dah siap type? Coding dah habis semua dah. Dah habis semua dah? Dah runkan ke belum? Nanti tunjuk saya, mesej saya kan macam mana jadi. Apa cikgu? Nanti runkan jadi macam mana. Ada error ke apa, semak check dulu. Baik cikgu. Okay, Yong sampai mana sharekan Yong? Okay, Yong on mic you. Cikgu boleh dengar. Boleh? Okay. Saya ubah sikit saja. Belum ubah semua error tu. Okay. So ini dah runkan, okay, dah boleh masuk. Dapat masuk? Okay, good. Dapat masuk ni. Tapi apa tadi kat mana? Ada satu tak boleh nak isi tu nombor kapitan itu password. Tapi belum ubah error tu. Nanti check error tu lah. So ini boleh semua dah klik dapat link masuk pergi ke quiz dapat masuk link. Cuba klik quiz. Okay, pergi klik prestasi. Okay, dia dah link. Okay, senarai pelajar. Okay, dia link. Saya nak nampak batu tu link. Import belajar, okay. And then lock keluar. Alright, so nanti you betulkan sikit error tu and then you boleh lah. Lepas dah siap coding semua boleh buat cantik kan. Okay, kalau okay Yong, thank you. Stop sharing Yong. Okay. Imran Nazaruddin. Kisina, Imran Nazaruddin. Sharekan coding. Sampai mana? Saya dekat papa soalan PHP tak boleh nak share sebab laptop abang saya tengah pakai. Laptop tengah pakai. Siapa yang pakai laptop lagi sekarang ni? Siapa yang guna kelas guna laptop? Harvey ke? Shenry ke? Sharekan je awak punya coding. At least saya nak nampak, saya nak tengok je awak sampai coding mana. Imran Ahmad, sharekan coding dah sampai mana? Buat sampai mana? Saya masih share coding. Dah sampai type sampai mana? Share je, saya nak tahu je. Yang coding tu saya dah habis lah. Okay, tunjukkan sharekan je. Okay, kita tengok je sesuatu progress. Tak apa, you ada masa lagi nanti. Kau komputer gambar apa? Okay, you dah siap type coding dah semuanya? Saya dah siap type. Tapi belum run lagi. Belum run lagi. Okay, nanti runkan Okay. Alright, okay good. Next. Cikgu semalam saya runkan local password ada syntax error kat proses login. Semak proses login punya error Christina. Shenry Bong. Shenry yang hilang je, bukan betul kan? Mana Shenry? Ada cikgu. Okay, Shenry share kan? Sampai mana? Share kan dia tunjuk coding PHP awak. Hari ni saya tak nak bagi latihan. Saya nak awak sambung je tu. Kerja khusus siapa yang belum siap, saya guna phone. Share, okay. Siapa lagi nak sharekan siapa yang tengah guna tu komputer. So hari ni make sure awak cuba juga buat ada progress untuk hari ini. Then runkan. Siapa yang dah siap boleh runkan. And then siapa yang dah
dah run ada error, cari error yang mana tak ada yang dah okey, tinggal cantikkan ke apa macam itu. So nanti boleh fokus laporan. So saya bagi lagi masa, awak boleh runkan and then tunjuk saya lagi nanti. Okay, so hari ni tak ada kerja, saya tak nak bagi awak kerja, tak nak pening-peningkan, cuma awak boleh fokus pada awak punya sistem saja. Cikgu. Yes. Cikgu ada sesetengah coding saya memang type sama dengan itu buku tapi masih error punya Asyik error. So you pergi yang saya, sini saya sharekan pada kawan kejap yang website yang saya bagi kena tukar, yang Adi cakap kena tukar kat situ tu. Ni nanti awak tolonglah mana yang awak dah tukar tu, yang ada siapa yang dah sampai step level macam Kalok tu and then dia ada problem ke apa, okay, tanya pada Ani, nanti dia boleh tolong tukar yang mana, sebab saya pun tak ada full coding penuh nak runkan you punya coding tu. Kalau dapat saya coding satu login PHP, saya tak boleh nak connect dengan awak punya yang login PHP, tak dapat nak cari trace kat mana. So kalau ada tu boleh Ani kalau tanya apa, okay, tanya Ani. And then nanti kalau pula sharekan pada siapa-siapa pula. Alright? So ada yang kena tukar. And then kalau you nak tambah coding ataupun you rasa you nak lagi interaktif, awak boleh pergi ke tempat W3 Schools. W3 School. Ani ada pergi tak website W3 School tu? Ada. Okay. Awak dapat coding apa Ani dekat W3 School tu? Jumpa coding apa? Ini background. Okay. So Ani dapat coding background dekat situ. Sekejap saya sharekan sekejap. Coding W3 School tu dia banyak coding. Sebab tu lah kalau macam student baru nak belajar buat HTML ke apa, saya galakkan dia pergi ke sini, W3 School Online Web Tutorial. Sini dia kasih awak coding. Coding HTML ada, JavaScript ada. Ini semuanya yang built-in punya coding. Built-in bukan kira memang dah ada ready dah. Awak nak apa, coding apa semuanya ada. Nak buat template, nak buat statistik, nak buat apa, certificate, learn HTML, learn CSS. W3 nak color. So benda-benda coding ni semua dah ada. You boleh pergi dekat sini. Nak ada introduction, nak ada editor, background kata Avni, nak color. Semua coding tu awak boleh ambil dekat sini saja. Tak payah tanya saya, cikgu coding nak color warna orange macam mana cikgu? Pergi cari sendiri kat sini. Saya bukan nak tu. Awak cari sendiri ni ada style. Ini semua coding. Nak lagi interaktif CSS. Nak buat link kan ada tu. Ini nak lagi interaktif ke more ke apa ini. So awak rajin tak rajin je. Awak rajin, awak dapatlah cantik lah awak punya website tu. Ini membezakan awak dengan kawan-kawan awak juga sebenarnya benda-benda ni. Kalau awak dapat explore cantik, color and then ada button interaktif ke, maka awak lebih. Alright. So sebenarnya itu saja. Kalau ada apa-apa, kita jumpa bukan minggu depan cuti. Minggu lagi satu. So siapkan type coding. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Tengok lepas cuti PDPR juga kan? Tak tahulah. PDPR lah kot ada ke? Dengar-dengar sekolah buka? Tak tahu, saya tanya saja. Tak, kita belum masuk fasa 2. Kalau masuk fasa 2 baru sekolah ke ataupun baru buka. Kalau negeri yang fasa 2 tu kemungkinan tak tahu lagi, kena tunggu menteri tu umum. Menteri Dr. Razi umum. Tapi kemungkinan yang fasa 2 tu dia dah mungkin naik lepas raya haji tu dia akan pergi sekolah. Kita tak tahu lagi. Kita mungkin PDPR lagi. Alright, jangan stres-stres. Kalau stres you pergi melukis ke macam Divya. Lukis ke ataupun you nak main game ke. And then tapi you masuk on track baik semula lagi, sambung lagi buat coding, sambung lagi buat homework. Lepas tu boring pergi ke nak buat apa-apa ke, nak pergi tengok Instagram ke Facebook ke apa tak kisah. Pergi tengah audio. Kita tengok apa-apa yang you nak buat and then at least you really stress. Sebab kalau you 24 hours tengok buat kerja homework je, you pergi tengah audio UMNO. Apa tu 11,000 orang 79 kena semalam. Oh, ini ke yang COVID ke ni? Yelah dia swab besar-besaran malam. Semalam memang dah berapa seminggu ni memang akan kes naik je lah. PKPD tu pergi dengan audio Tajuddin. Mana-mana lah yang awak rasa really stress, awak rasa kalau dia minat politik, pergilah dia dengar ke apa ke and then nanti sambung lagi buat belajar lagi.
At least you tak stress. Jangan stress. Don't stress. Saya baca yang itu hari ada student UiTM ke apa tu. Lepas programming punya test. Dia ada yang dia meninggal tu. Darah beku. Bukan darah. Pecah dia punya urat. Ni dekat dalam otak. Kakak saya pun dengan stres. Jangan stres pergi keluar. Bukan keluar mana. At least saya rasa boleh kot. Depan sikit rumah ke awak ke apa. Nak final exam. Sekarang memang tengah exam universiti. Saya pun nak exam lagi. Santai je, relax je. So saya tak bagi awak kerja pun hari ni. So awak relax. Tapi jangan tak buat kerja khusus saya. Jangan tak buat kerja khusus saya pula. Kerja khusus tu kena buat. Untuk markah awak. Nanti awak nak dapat A kan SPM. Buat kerja khusus je. Lega sikit lah macam itu. Tak buat kerja khusus lagi lah. Susah. Nanti awak nak ke mana-mana pun susah. Alright, okay, itu saja yang tak ada hari ni. Cuma Rashu saja. Jumpa lagi. Good luck. Alright, Cikgu, bye-bye. bye. Bye-bye. Thank you, cikgu. Bye-bye. Batisha suara. Bye. Bye cikgu. Bye-bye. Bye cikgu, bye. Bye cikgu. Bye. Bye.